Matematik tingkatan 1, bab 8, garis dan sudut F, pembinaan geometri. Selamat datang ke Cikgu Kimberly Channel. Bagi sesiapa yang belum subscribe channel saya, ingat subscribe channel Cikgu. Terima kasih. F, pembinaan geometri. Standard pembelajaran: membina 1. Tempelan garis, 2. Membahagi dua sama serenjang suatu garis, 3. Garis renjang kepada suatu garis lurus, 4. Garis lari dan menerangkan rasional langkah-langkah pembinaan. Pembinaan geometri ialah suatu proses melukis raja geometri dengan menggunakan alat geometri atau perisian geometri dan memenuhi syarat tertentu. Tempelan garis: sebahagian daripada suatu garis lurus dengan panjang tertentu. Ini ialah contoh tempelan garis yang dilukis menggunakan jangka lukis, pembaris dan pensel. Alat-alat yang kita perlu sediakan sebelum melukis: kamu kena ada jangka lukis, pembaris, buku latihan, pensel dan pemadam, sesiku dan protractor. Contoh 1. Bina tempelan garis AB dengan panjang 4 cm. Kita akan melukis menggunakan pensel, pembaris dan jangka lukis. Kamu ambil jangka lukis, rapatkan jangka lukis anda, tengok pada mata pensel dengan jarum jangka lukis. Pastikan dia sama panjang. Langkah pertama, lukis satu garis menggunakan pembaris. Lukis satu garis pendek di depan. Labelkan dia titik A. Ukur jarak 4 cm pada jangka lukis. Letak jarum jangka lukis pada sifar. Ambil ukuran sampai 4 cm. Kamu pegang di atas ni ya, jangan pegang dekat bawah sini. Dari titik A, kita letak jarum jangka lukis di titik A. Lukis satu lengkok kecil pada garisan yang kamu lukis tadi. Tandakan atau labelkan dia sebagai B. Labelkan tempelan garis sebagai 4 cm. Anda boleh semak tempelan garis yang kamu lukis itu betul atau tidak menggunakan pembaris. Ambil ukuran dari garisan depan sini sampai lengkok yang kamu lukis tu, kalau dia 4 cm maksudnya betul. Pembahagi dua sama serenjang suatu garis. Jika suatu garis AB adalah berserenjang dengan tempelan garis CD dan membahagikan CD kepada dua bahagian yang sama panjang, garis AB disebut sebagai pembahagi dua sama serenjang CD. Okey. CD ini ialah tempelan garis. AB ini ialah pembahagi dua sama serenjang bagi tempelan garis CD. Jadi, kamu akan dapat CO sama panjang dengan OD. Dan sudut di sini ialah sudut tegak,
iaitu 90 darjah. Contoh 2. Bina pembahagi dua sama serenjan bagi tempering garis PQ dengan menggunakan jangka lukis dan pembaris sahaja. Langkah pertama, buka jangka lukis supaya bukaannya lebih daripada separuh panjang PQ. Sebab ini ialah supaya lengkuk yang kamu lukis nanti akan bersilang. Kalau kamu buka jangka lukis tidak lebih daripada separuh PQ, lengkuk yang kamu lukis tu tidak akan bersilang. Jadi, kamu letakkan jarum jangka lukis tu pada titik P. Buka jangka lukis supaya bukaannya lebih daripada separuh panjang PQ. Bina dua lengkuk dari P, satu atas PQ, satu bawah PQ. Tambah mengubahkan bukaan jangka lukis, bina dua lengkuk dari Q. Maksudnya kamu letak jarum jangka lukis di Q, lukis satu lengkuk di bawah PQ, satu lengkuk atas PQ. Langkah keempat, lukis garis yang menyambungkan titik persilangan lengkuk yang dibina dalam langkah 2 dan 3. Kamu lukis menggunakan pembaris dan pensel. Titik persilangan atas dengan titik persilangan bawah ni mesti sambung dengan tepat. Panjang di sebelah kanan pembahagi dua sama serenjan adalah sama dengan panjang di sebelah kiri. Sudut di sini ialah 90 darjah. Kita boleh semak ukuran sudut dia sama ada 90 darjah menggunakan protractor. Letakkan pusat protractor di sini dan garisan PQ di garisan asas ini sifar sampai 90. Maksudnya sudut dia adalah betul. Ini ialah pembahagi dua sama serenjan bagi tempering garis PQ. Garis renjang kepada suatu garis lurus ialah garis lurus yang bersilang dengannya pada sudut tegak. CD bersilang dengan garis lurus AB pada sudut tegak. Ini ialah 90 darjah. CD di sini bersilang dengan garis AB pada sudut tegak. Jadi kita boleh membuat kesimpulan CD ialah garis renjang kepada AB. Contoh 3. Bina garis renjang kepada PQ dan melalui titik M. Titik M ni sekarang di atas garisan PQ. Jadi langkah pertama, letakkan jarum jangka lukis pada titik M. Jadi, kamu buka jangka lukis ini supaya dia lebih daripada garisan PQ ni. Lukis dua lengkuk yang bersilang dengan garis PQ. Tandakan titik persilangan itu sebagai R dan S. Ini R, ini S. Dengan bukaan jangka lukis yang sama,
Lukis dua lengkok masing-masing dari A dan X. Letak jarum jangka lukis di titik A. Lukis satu lengkok di bawah garis PQ. Kemudian, letak jarum jangka lukis di titik X. Lukis satu lengkok di bawah garis PQ supaya dua lengkok itu bersilang. Langkah ketiga, lukis garis yang menyambungkan M dengan titik persilangan dua lengkok itu. Kamu lukis menggunakan pembaris dan pensel. Pastikan titik M ni disambung kepada titik persilangan lengkok itu dengan tepat. Okey, ini ialah garis renjang kepada PQ dan melalui titik M. Kita nak ukur sama ada sudut di sini 90 darjah. Okey. Yang ini sifar sampai atas ni 90 darjah. Jadi dia adalah tepat. Contoh 4. Bina garis renjang kepada PQ dan melalui titik N. Titik N dia sekarang di atas garisan PQ. Kita tengok yang pertama. Dengan bukaan jangka lukis yang sama, bina dua lengkok pada PQ dari N. Kita tengok, kamu mesti letak jarum jangka lukis ni di titik N. Bukaan jangka lukis ni di dalam garisan, jangan lebih daripada garisan. Lukis satu lengkok di kanan titik N dan lukis lagi satu lengkok di kiri titik N. Dengan bukaan yang sama, labelkan dua titik itu sebagai R dan X. R dan X di sini. Okey, kamu besarkan jangka lukis supaya dia melebihi NX dan NR di sini. Letak di titik X. Lukis satu lengkok di bawah garis PQ. Lukis satu lengkok di atas garis PQ. Kemudian, letak jarum jangka lukis di titik A dengan jarak yang sama. Lukis lengkok di atas garis PQ. Lukis satu lengkok di bawah garis PQ supaya dua lengkok itu bersilang. Langkah ketiga, lukis garis yang menyambungkan N dengan titik persilangan yang dibina dalam langkah 2. Kita akan sambung tadi titik persilangan atas ni dengan titik persilangan dekat bawah sini menggunakan pembaris dan pensel. Okey, kita sudah siap garis renjang kepada PQ dan melalui titik N. Ini ialah garis renjang dia. Sudut di sini ialah 90 darjah. Kita boleh semak jawapan menggunakan protractor. Letakkan pusat dia di sini. Garisan ni ialah garisan PQ. Jadi mula dari sini dia ialah sifar sampai atas tu ialah 90 darjah. Jadi dia adalah betul. Dua garis dikatakan selari jika dua garis itu tidak akan bertemu dan jarak tegak di antara dua garis itu adalah sentiasa sama.
Ini garisan AB dan CD. Jarak tegak di sini adalah sama, jadi dua garis ini tidak akan bertemu. Okey, yang ini garisan AB dengan CD di sini, jarak tegak dia juga adalah sama. Jadi kita boleh membuat kesimpulan CD ialah garis selari kepada AB atau AB ialah garis selari kepada CD. Anak panah di sini maksudnya kedua-dua garis tersebut adalah selari. Contoh 5. Bina garis yang selari dengan PQ dan melalui titik A. Langkah pertama, letak jarum jangka lukis pada titik P. Kamu ukur jarak PR menggunakan jangka lukis. Lepas tu, kamu lukiskan satu lengkok yang melalui titik A. Dengan bukaan jangka lukis yang sama, letakkan jarum jangka lukis pada titik Q dan lukis satu lengkok lagi. Dengan bukaan jangka lukis yang sama dari P ke Q, kita ambil ukuran titik P ke Q menggunakan jangka lukis. Letakkan jarum jangka lukis pada titik A dan lukis satu lengkok yang bersilan dengan lengkok yang dilukis dalam langkah 2. Okey, langkah keempat, lukis satu garis lurus untuk menyambungkan titik P dan titik persilangan lengkok yang dibina di langkah 3. Kamu lukis menggunakan pensel dan pembaris. Jadi kamu sudah dapat satu garis yang selari dengan garisan PQ. Anak panah di sini maksudnya kedua-dua garis tersebut adalah selari. Remember, like, share and subscribe my channel. Thank you.